Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Maha Mulia Raja Abdullah Kedua Ibni Al-Husain, Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Negara Brunei Darussalam mencatatkan sifar kes baharu jangkitan COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal seramai 141 orang. Dalam kenyataan media, Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara ini petang tadi juga memaklumkan tidak ada kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh seramai 137 orang. Kementerian Kesihatan juga menyarankan orang ramai yang belum mendaftar sebagai pengguna aplikasi BruHealth adalah disyorkan untuk memuat turun dan mendaftar ke aplikasi tersebut. Menurut Kementerian Kesihatan, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 3 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal. 1 kes yang hanya memerlukan mesin pernafasan kini juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ECMO semula. Ini bermakna kedua-dua kes kritikal tersebut masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ECMO dan mesin pernafasan. Manakala 1 kes aktif lagi adalah dalam keadaan yang baik. Kementerian Kesihatan menjelaskan dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 55 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 18,589 ujian. Menurut Kementerian Kesihatan, aplikasi BruHealth setakat ini 207,395 orang mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Manakala sejumlah 3,386 syarikat dan premis mendaftar kepada aplikasi BruHealth. Kerjasama orang ramai dalam penggunaan aplikasi tersebut serta sentiasa mengimbas kod QR di tempat keluar masuk premis adalah diperlukan kerana ianya akan sedikit sebanyak memastikan keselamatan orang ramai termasuk penjual dan pelanggan terjamin di samping memudahkan Kementerian Kesihatan untuk membuat pengesanan kontak sekiranya ada penularan jangkitan berlaku. Sebanyak 21.7 tan metrik padi sembada 188 dengan keluasan 7 hektar telah berjaya dihasilkan sejak 20 Oktober tahun lalu di kawasan kemajuan pertanian KKP Kandol, Kuala Belait. Berita mengenainya dimuatkan selepas petikan titah ini. Sejak 20 Oktober tahun lalu, penanaman padi di kawasan kemajuan pertanian KKP Kandol, Kuala Belait berjaya menghasilkan sebanyak 21.7 tan metrik padi sembada 188 dengan keluasan 7 hektar. Usaha meneruskan tanaman padi sembada 188 akan terus dilaratkan secara berperingkat apabila siapnya sistem pengairan dan saliran yang teratur dan lengkap. Keberhasilan syarikat Paddy Co Sdn Bhd melaksanakan penanaman padi pada musim pertama itu akan dilaratkan lagi di atas tapak seluas 18 hektar di KKP Kandol. Suburnya ladang padi itu tergantung adanya kawasan penanaman padi yang mempunyai sistem pengairan dan saliran yang lengkap dan teratur. Setakat ini, compared to the last season, masa ini kami menanam another 10 hectares additional, which is dulu 8 hektar, 8.2 hektar, sekarang ini bertambah lagi 10 hektar. So total untuk this season 18.2 hektar. Yeah. So
masa ni we started actually sudah bertanam masa hari Ahad hari itu. So ini sudah sampai ke plot 2. So insya-Allah sekarang selepas hari raya we will menyambung lot 4 sama lot 7 which is 10 hectares. For the plantation, it is okay. Only that anulah baja saja. Supply baja we ada masalah sedikit, but it is okay. Can be overcome where we anulah dari Miri. So at least anulah. Walaupun terdelay sedikit, it is just macam 4-5 hari delay bertanam. About yield, since this is the yang last season punya yield atau last season punya yield is 3 metric ton per hectare. Altogether we get 21 plus metric ton lah per hectare. So 21 metric ton per 7 hectare. For the 7 hectares satu we get 21 metric ton. So it is actually kira menggalakkan lah, because this is the first time we bertanam di sini with the new soil, new environment, so new ecosystem. So 3 metric ton is very encouraging lah. So we are hoping that for another 10 hectares additional ni also we get 3 metric ton per hectare or above lah. That one is actually kami macam we tambah orang macam anulah face by face, sebabnya macam kalau sedikit saja hektarnya akan ditambah dia kan. So macam ani last season dalam 8 hektar tu our workers yang field workers only 4 orang, tapi for another. Mengikut statistik setakat ini, suku pertama tahun 2020 bagi bulan Januari hingga Mac menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan sebanyak 36% berbanding suku pertama tahun 2019 yang mana masing-masing mencatatkan 1,801.38 tan metrik padi berbanding 1,324.62 tan metrik padi pada tahun sebelumnya. Di samping kerja-kerja pembukaan kawasan penanaman padi baru bagi mengembangkan lagi kawasan penanaman padi di negara ini, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga giat menggalakkan penanaman padi menggunakan varieti padi hybrid berhasil tinggi Sembada 188 secara berperingkat-peringkat, khususnya di kawasan-kawasan penanaman padi yang mempunyai sistem pengairan dan saliran yang lengkap dan teratur ke arah meningkatkan lagi hasil dan produktiviti padi di negara ini. Langkah seumpamanya mampu menambahkan lagi bekalan padi dan beras negara bagi tahun ini. Hari Raya Aidilfitri disambut oleh umat Islam bukan hanya di negara ini, malah umat Islam di seluruh dunia dengan penuh keriangan dan kerahmatan selepas sebulan menunaikan ibadah puasa. Menyambut kedatangan Hari Raya dianggap tidak sempurna tanpa hiasan lampu-lampu cucul bagi menyemarakkan lagi sambutan terbesar dalam kalender Islam. Di samping itu juga keselamatan perlu ditingkatkan semasa pemasangan lampu cucul agar tidak berlebihan dan sentiasa meningkatkan langkah berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. Dalam tinjauan kru RTB, suasana malam di sekitar halaman rumah diwarnai dengan cahaya lampu-lampu cucul yang berkelipan dengan penuh warna-warni dan pelbagai corak. Pemasangan lampu-lampu cucul di rumah-rumah persendirian sudah menjadi suatu kemestian bagi umat Islam di negara ini untuk menceriakan suasana menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bulan Syawal pada tahun ini disambut dengan suasana amat berbeza dari tahun-tahun sebelumnya memandangkan negara sedang mengalami penularan wabak COVID-19. Penggunaan jambatan penghubung daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong
yang sebelum ini hanya dibukakan dari 6 pagi hingga 6 petang, kini dilanjutkan dari 6 pagi hingga 10 malam setiap hari. Pelanjutan tempoh beroperasi itu setentunya memudahkan para penduduk daerah Temburong membuat perjalanan ke daerah Brunei dan Muara atau sebaliknya dalam suasana Hari Raya Aidilfitri ini. Di sebalik kesibukan Hari Raya, orang ramai diingatkan untuk sentiasa mematuhi peraturan dan nasihat Kementerian Kesihatan. Kamera litar tertutup atau CCTV telah mula beroperasi bagi memantau keadaan di sepanjang jambatan berkenaan secara berterusan selama 24 jam sehari. Pihak berkuasa termasuk pasukan polis Diraja Brunei dan Jawatankuasa Pengurusan Jambatan Temburong sentiasa membuat rondaan. Jika ada pengguna yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, tindakan undang-undang akan diambil. Kerjasama orang ramai diharapkan demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan pengguna jalan raya semasa menggunakan jambatan tersebut. Antaranya, tidak berhenti di atas jambatan, tidak membuang sampah di merata tempat, sentiasa memandu secara berhemah dan mematuhi peraturan-peraturan di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya. Dalam hal-hal kecemasan, hubungi Pusat Operasi melalui talian Darussalam 123. Seperti yang telah dilaksanakan pada Mac dan April lalu, Jabatan Perbendaharaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan meneruskan pembayaran pencen, perkhidmatan dan pencen turunan, balu serta tanggungan melalui kaedah pandu lalu di tempat-tempat berikut. Pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan bagi bulan Mei 2020 adalah pada hari Khamis 28 Mei dan Sabtu 30 Mei 2020 bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang. Di daerah Brunei dan Muara, pembayaran akan dibuat di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Di daerah Belait, pembayaran akan dibuat di Dewan Persidangan Kuala Belait, manakala bagi daerah Tutong, pembayaran akan dibuat di Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara itu, di daerah Temburong, pembayaran akan dibuat di Jabatan Perbendaharaan Cawangan Temburong, iaitu tempat lazim pembayaran dibuat pada setiap bulan. Pembayaran juga akan dibuat bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang pada Khamis dan Sabtu ini. Pembayaran pada hari-hari berikutnya akan dibuat di Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi daerah Brunei dan Muara dan di cawangan-cawangan Jabatan Perbendaharaan di daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong selama 10 hari waktu bekerja. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian 2380822 atau 2383469. Kementerian Kewangan dan Ekonomi menyarankan kepada para penerima yang mempunyai akaun bank tetapi belum mendaftarkannya ke Jabatan Perbendaharaan untuk membawa bersama salinan kad akaun bank berkenaan bagi proses pembayaran pencen bagi bulan berikutnya. Para penerima juga perlu mengikut nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan untuk tidak datang secara berkumpulan, keluar dari kereta dan berkumpul di kawasan pembayaran untuk menunggu giliran dan terus bersurai setelah urusan selesai.